Ramai yang tanya Dr. Ju pasal masalah gastrik. Maknanya kan, kalau nak tahu ni, masalah gastrik, GERD, anxiety dah jadi masalah yang paling common, yang sangat common di Malaysia. Okay, so bila Dr. Ju pergi buat genetic study, belajar pasal genetik, belajar pasal nutrigenomic study kan, itu hari kita orang buat test, genetic test untuk doktor-doktor yang join group Perdim lah, Persatuan Doktor Islam Malaysia. So dalam tu yang buat test ni ada 70 orang doktor buat test, genetic test. Nak tahu pasal makanan-makanan yang kita ambil, adakah kita alah pada makanan, adakah makanan-makanan kita ambil ni akan membahayakan kita, ataupun adakah kita punya genetik kita yang on pasal kanser, pasal penyakit kronik. Dan daripada uji kaji yang dibuat yang genetik lab tu buat, didapati majoriti kita, boleh katakan 90% of doktor-doktor yang yang buat test tu ada masalah lactose intolerant. Ini bermakna ramai maknanya majoriti doktor-doktor yang buat test tu tidak sesuai untuk ambil susu. Jadi bila yang kita buat tu adalah doktor-doktor Malaysia yang sekali kursus dengan Dr. Ju termasuk Dr. Ju, maknanya baru kita tahu bahawa sebenarnya antara kita ni ramai yang tak sesuai ambil susu. Maknanya kita semua ni ada masalah lactose intolerant. Bukan saja lactose intolerant, maknanya dalam susu tu ada benda lain juga. Maknanya Dr. Ju buat kesimpulan, buat andaian yang bahawa yang kita ni semua, majoriti kita ni ada masalah dengan susu. So bila kita tak sesuai untuk ambil susu, kita akan ada masalah perut. Sama dengan Dr. Ju dah umur sampai dah dekat 60 tahun baru tu tahu bahawa Dr. Ju ni tak sesuai untuk ambil susu lembu. Dan nampak juga bila anak-anak ambil susu, nampak masing-masing ada masalah, baru tahu yang kemungkinan mereka juga ada masalah susu. Dan bila Dr. Ju tengok, bila kita perhatikan, bila Dr. Ju perhatikan pesakit-pesakit Dr. Ju pula, ramai sekarang ni yang ada masalah gastrik dan GERD. Jadi menyebabkan hidup mereka huru-hara. Sebab masalah gastrik dan GERD ni, dia akan membawa kepada masalah anxiety, masalah eczema, masalah resdung, masalah asma. Jadi benda tu adalah benda yang besar lah sekarang ni dekat Malaysia, Dr. Ju tengok. Sebab daripada pengalaman Dr. Ju dulu tak sehebat ini. Jadi bila Dr. Ju relatekan apa yang berlaku pada kita sekarang ni, kita banyak sangat ambil cheese. Kalau you all perasan revolusi ataupun revolusi makanan kita sekarang semuanya dah diletak cheese. Perasan tak kita tengok goreng pisang ada cheese, kita tengok roti canai cheese, kita punya roti cheese, cake cheese, apa-apa cheese, crepe cheese, semuanya cheese. Jadi bila Dr. Ju relatekan, cheese adalah daripada susu. Kemungkinan besar kenapa gastrik, kenapa GERD, kenapa anxiety, resdung, asma, eczema ramai sangat orang ada. Dr. Ju rasa kemungkinan besar salah satunya adalah because kita allergic pada susu, dan ramai antara kita dah mula makan susu, makan cheese. Maknanya makanan kita pun full with cheese, everywhere cheese. Itu mungkin salah satu sebab kenapa kita dapat gastrik, GERD dan membawa kepada masalah-masalah yang Dr. Ju cakap tadi. Jadi bila kita ada gastrik, GERD, kita susah nak buat intermittent fasting. Ramai yang tak boleh buat intermittent fasting because dia ada masalah gastrik, GERD kan. Tetapi masalah ini juga bukan sahaja membawa kepada dia tak boleh dapat nak buat intermittent fasting, dia akan membawa kepada masalah diabetik yang tak boleh nak dikontrol, membawa kepada masalah obesity yang tak boleh nak diturunkan because orang yang ada masalah gastrik tidak boleh nak buat intermittent fasting ataupun susah nak buat intermittent fasting. Sebenarnya cara nak buat intermittent fasting untuk orang yang ada masalah gastrik, GERD ni adalah sebenarnya pun boleh buat, tak ada masalah.
masalah. Dengan syarat anda semua kena off makanan-makanan yang mengandungi susu. Maknanya you all off langsung makanan-makanan yang dibuat daripada susu. Sama ada you all tak boleh ambil fresh milk, tak boleh ambil cheese, tak boleh ambil cream, tak boleh ambil butter, tak boleh ambil, bukan butter mungkin boleh lah, tapi yang ada susu lah, because butter juga daripada susu, tapi tak seteruk cheese, cheese dengan cream. So anda semua kena off makanan-makanan yang ada susu, yang pertama. Yang kedua juga, kajian dekat dunia juga mendapati bahawa kita semua, banyak antara kita semua yang alah kepada gluten. Gluten ni ada pada tepung gandum. Dan kalau you all tengok juga, makanan kita Malaysian juga banyak pakai tepung gandum. Jadi antara sebab anda tak boleh buat IF, tak boleh buat intermittent fasting, tak boleh nak buat diet, adalah sebabkan oleh kemungkinan besar kita juga ada alahan pada gluten. Maknanya untuk menyesuaikan, untuk sesuai buat IF, yang pertama jangan ambil susu, yang kedua jangan ambil tepung gandum. Anything daripada tepung gandum jangan ambil. Makan je lah kalau you all tak ada diabetik, tak ada ni, buat je lah nasi resistant dahulu, makan 1 hari sekali. Dan dalam waktu sahur, contohnya Dr. Ju suruh buat IF daripada pukul 6 petang sampai pukul 10 pagi. Waktu sahur, let's say pukul 5 tu, ambil lot of banyak sikit lemak supaya insulin kita tidak dirangsang. Hanya lemak yang akan inhibit ataupun menghalang daripada pengeluaran insulin. Sebab apa? Bila insulin tinggi, pusat lapar kita dirangsang. Bila pusat lapar kita dirangsang, perut kita akan ada masalah. So untuk mengurangkan daripada pusat lapar kita dirangsang, so jangan ambil apa-apa yang ada gula. Gula juga adalah inflammatory. So bila you ada ambil, you gastric, you nak puasa, ambil gula, memang you all tak boleh ambil, you all tak boleh berpuasa. That's why kena tahulah macam mana orang yang ada masalah gastric GERD nak berpuasa. Pertama, off sugar. Kedua, off gluten. Tak boleh makan ambil apa pada gandum. Yang ketiga, jangan ambil apa-apa susu. You all boleh tukar susu tu mungkin dengan susu almond kalau you tak ada alah pada almond, ataupun mungkin you boleh tukar kepada susu soya kalau you tak alah pada soya. Jadi kena sesuaikan. So tak ada pun benda yang tak boleh. Maknanya bukan bermakna orang yang ada masalah gastric GERD tak boleh buat intermittent fasting. Malah you all kena buat intermittent fasting dengan cara yang betul. Sebab intermittent fasting boleh membantu pesakit GERD. You boleh membuatkan you punya GERD bertambah baik. Cuma you kena tahu cara-caranya lah.